Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saya muliakan hadirin Profesor Surau, para asatizah, hadirin hadirat, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar semua? Sihat ke? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua dikurniakan afiah, yakni lindungan dan juga pemeliharaan, juga rahmat dan juga kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, puan-puan, hari ini kita dah masuk 24 Sya'ban, tuan, 24 Sya'ban, yang mana kurang seminggu lagi kita akan masuk ke dalam bulan Ramadan. Yang mana apabila kita masuk je bulan Ramadan ni, tuan-tuan, perkara pertama sekali yang kita akan terfikir adalah, bila masuk je Ramadan kita fikir apa? Puasa kan? Kita akan berfikir berpuasa. Puasa itu sendiri, aduh, berpuasa kan. Untuk orang perempuan pula fikir nak masak apa sahur ni kan, nak masak apa buka kan. Orang lelaki pula, aduh, tak boleh lah makan roti canai dekat kedai mamak tu ko, tak boleh breakfast nasi lemak kan, kedai janda ke apa ke. Jadi tak boleh jadi macam, jadi apa yang kita fikir bila masuk je bulan Ramadan adalah berpuasa, dan apa yang kita fikir tu pun adalah bertentangan dengan apa yang Allah Ta'ala syariatkan. Allah Ta'ala suruh tahan daripada makan, la'allakum tattaqun, tahan daripada makan supaya korang ni ada takwa. Kenapa kita tak makan bulan Ramadan? Allah tak bagi, itu je sebab dia. Jadi apabila yang kita fikir itu segala-galanya adalah tentang makan, jadi itu kita kena perbaiki sikit lah kelemahan diri kita masing-masing. Dan sebahagian orang lebih teruk daripada itu, dia tidak melihat apa-apa kebaikan. Ini termasuk orang Islam dan bukan Islam lagi lah. Dia nampak bulan Ramadan ini mengganggu produktiviti, iaitu orang Islam yang berpuasa akan jadi malas bekerja, betul? Pagi mengantuk, tengah hari duduk tauhid, lolap kan, duduk lolap, potang dah tak ada nak fikir kerja-kerja dah, fikir bazar kan. Kita akan fikir orang Islam jadi makin tak ada produktiviti. Maknanya kalau kita nak hasilkan banyak benda, tak dapat hasil banyak bulan Ramadan sebab orang Islam malas. Dan lebih orang Islam sendiri, tuan-tuan, tahun 1962 dulu, Presiden Tunisia nama dia Habib Bourguiba, dia punya tak suka bulan puasa ni sampai dia minum fresh orange tengah hari bulan Ramadan depan TV, dalam TV. Minum fresh orange dalam TV. TV siarkan Presiden Tunisia minum fresh orange siang bulan Ramadan. Nak menunjukkan dia tak galakkan rakyat dia, tak payahlah puasa-puasa ni, nanti produktiviti hasil negara ni makin kurang. Jadi banyaklah idea-idea orang tentang apabila kita sebut puasa pada bulan Ramadan ni, itu antara idea-idea orang malas, orang tak bekerja, orang tidur. Kalau kita tak boleh nak fikir sangatlah kebaikan bulan Ramadan ni, tuan-tuan, saya nak bagi tahulah tuan-tuan dan juga adik-adik ni, kebaikan dia adalah Allah Ta'ala nak bagi kita pahala itu ya. Kan? Punyalah teruk kita ni tak banyak pahala. Allah Ta'ala bagi kita satu bulan supaya dia boleh bagi kita pahala. Macam ada orang pemalas kan, kat rumah kita suruh dia, kau kerja rumah saya, kan? Kau kerja rumah saya sebab saya nak beri gaji dekat kau, kan? Kau ni pemalas pun nak. Macam tu lah gambaran dia. Apa kebaikan bulan Ramadan? Kalau kita tak boleh nak fikir sangat, Allah Ta'ala memang nak bagi kita pahala. Sebab pahala berpuasa adalah dalam kebanyakan amalan-amalan yang kita kerjakan ni, daripada salatnya, zikirnya, puasa adalah pahala yang paling
paling besar. Berpuasa adalah pahala yang paling besar. Allah Ta'ala sebut di dalam hadis qudsi, Nabi riwayatkan Allah Ta'ala sebut apa dia? Kullu amali ibni adama lahu illa as-sawm. Setiap amalan untuk anak Adam, amalan anak Adam itu untuk diri dia. Yang ni aku akan pahalanya akan untuk dirinya, kebaikannya, pahalanya untuk dirinya. Illa as-sawm, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya puasa itu untuk aku dan aku sendiri yang akan bagi pahala tu. Contoh untuk mudah faham lah, walillahil masalul a'la. Contoh mudah dia, apa bondo yang maksud Allah Ta'ala, aku sendiri yang akan bagi pahala tu. Contoh yang macam ni lah, bila ada seorang kaya, orang kaya. Siapa yang paling kaya dalam dunia ni? Kalau budak-budak kau nak Elon Musk contoh lah kan, Bill Gates ke Elon Musk ke kan, dia kau apa? Okey, yang ni kau bagi dia orang hadiah, tapi yang ni aku sendiri yang akan bagi hadiah. Elon Musk adalah billionaire kan, mungkin dia adalah orang yang pertama akan jadi trillionaire yang buat kereta Tesla tu lah. Jadi kalau dia sendiri kata aku yang akan bagi hadiah dekat dia ni, maknanya hadiah tu kecil ke? Tentulah besar kan. Dan Allah adalah yang paling kaya di kalangan yang kaya. Allah milik segala, walillah Allah adalah walillahi mirasus samawati wal ardh. Allah adalah pewaris langit-langit dan bumi. Kita semua akan mati. Pemilik dia siapa? Allah Azza wa Jalla. Okey, jadi puasa tuan-tuan, kalau tak boleh nak fikir sangat, kita lalu bulan Ramadan dan berpuasa adalah tidak ada tujuan lain melainkan Allah Ta'ala nak bagi kita pahala. Kita tak cukup pahala. Tetapi sebenarnya juga tuan-tuan, walaupun kita sebut pasal puasa tadi, sepatutnya bila masuk je bulan Ramadan, jangankan cakap fikir pasal makan, kita berfikir pasal puasa dulu tu pun dah salah dah. Bila masuk bulan Ramadan, sepatutnya nombor satu kita fikir apa tuan-tuan? Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Ramadan disebut sekali je dalam Al-Quran, sekali je. Tak ada ayat lain cerita pasal Ramadan melainkan ayat ini sahaja. Dan perkataan pertama, description ataupun hal, disebut hal, benda pertama yang Allah Ta'ala sebut selepas dia sebut Ramadan, dia sebut apa? Syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Quran. Jadi Allah Ta'ala ni, kita tengok dulu apa yang Allah Ta'ala sebut. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran, hudan, sebagai petunjuk, yang akan memberi petunjuk. Itu maksud hudan, hal. Keadaan dia adalah, Quran itu adalah dia sedang memberi kau petunjuk, linnas, kepada semua orang. Wa bayyinatin minal huda, yakni bukti daripada petunjuk itu. Apa maksud bukti daripada petunjuk? Kalau kita bagi contoh dulu, Al-Quran berbeza dengan Taurat sebab dia bayyinat minal huda. Taurat, kitab sebelum daripada Al-Quran, Allah Ta'ala, Taurat itu adalah huda, petunjuk. Tetapi bayyinat dia dekat mana? Bayyinat dia ada pada Musa. Bukti yang Quran ni, Taurat tu betul ada pada Musa. Musa diberi mukjizat, tongkatnya boleh lalu. Bukti tentang kebenaran huda itu pada Musa. Tetapi Al-Quran tak. Al-Quran, di dalam Al-Quran itu ada bukti dah. Inilah petunjuk yang betul. Itu bayyinatin minal huda wal furqan. Dan juga dia adalah pembeza. Pembeza apa? Yang betul dan yang salah. Okey. Lepas Allah Ta'ala sebut pasal Al-Quran, petunjuk, bukti dan juga pembeza, barulah dia sebut sesiapa yang menyaksikan bulan ini falyasum, maka hendaklah dia berpuasa. Jadi Allah Ta'ala susun tu, pertama Al-Quran, kedua baru puasa. Ke depan ke belakang dalam Al-Quran ni bukan saja-saja ada tujuan. Jadi Allah kedepankan benda yang lebih utama dan Allah nombor duakan benda yang kurang utama. Macam kita baca dalam surah Al-Fatihah, Iyyaka na'budu. Itu bukan ayat yang normal dalam bahasa Arab. Ayat yang normal dalam bahasa Arab adalah na'buduka. Itu
Maksudnya kita dulu kan na'budu tu dulu. Na'buduka, kami sembah engkau. Wa nasta'inuka, dan kami minta tolong pada engkau. Tapi Allah Ta'ala tak susun macam tu. Allah Ta'ala susun macam mana? Iyaka, engkau kami sembah. Kan, jadi dikedepankan tu ada tujuan. Dia bukan saya saja boboh kat yang ni kat depan, yang kat belakang, tak. Ada tujuan. Dia nak kita tahu yang tu dulu. Bila kita masukkan iyaka, maksudnya kita tak ada sembah orang lain melainkan engkau. Itu maksud takhsis dalam bahasa Arab. Jadi sama juga dengan susunan dia terhadap bulan Ramadan. Nombor satu yang patut kita fikir adalah Al-Quran. Macam mana aku dengan Al-Quran? Itu macam mana hubungan aku dengan Al-Quran? Baca tak aku Al-Quran? Setelah baca, aku tahu tak dalam surah Al-Baqarah cerita pasal apa? Kan? Itu baru tahu kan? Belum lagi maksudnya kita nak mendalami, oh kisah pasal ni, lepas tu Allah Ta'ala cerita pula pasal ni kan? Lepas itulah petunjuk sepatutnya bagaimana kita dengan Al-Quran. Faham ke aku mungkin cerita ataupun hukum kenapa aku bersolat ni, oh daripada ayat ni Allah Ta'ala suruh. Jadi itu adalah petunjuk untuk kita Jadi nombor satu, kita kena betulkan apabila kita masuk je bulan Ramadan, kita kena fikir balik bagaimana kita dengan Al-Quran. Dan berpuasa ni sebenarnya adalah satu bentuk sambutan kita bentuk sambutan kita terhadap kehadiran bulan Ramadan. Allah Ta'ala turunkan petunjuk. Gatal lah. Jadi Allah Ta'ala turunkan petunjuk kepada kita. Dan Allah kata cara nak sambut bulan ni adalah siapa yang menyaksikan bulan ni, bulan penurunan Al-Quran ini, hendaklah dia berpuasa, tuan-tuan. Baik. Sedikit mukadimah berkenaan dengan bulan Ramadan yang kita akan hadapi pada minggu hadapan ni, tuan-tuan. Bila puasa ni, tuan-tuan? Hari Selasa ke Isnin. Tengok anak bulan dia macam ni. Kalau dia ini 24 Syaban, bila tengok anak bulan 29 29 Syaban kita akan tengok anak bulan. Kalau nampak, esok puasa. Kalau tak nampak, cukupkan 30 Syaban. Masuk lusa tu baru puasa. Faham Jadi itu dia punya kaedah dia. Baik. Jadi hari ni kita sambung sikit, tuan-tuan. Jadi ini mungkin adalah kuliah kita yang terakhir sebelum bulan Ramadan. Jadi tajuk kita yang terakhir dulu, tuan-tuan. Kitab kita adalah kitab Syarhul Aqidah Al-Wasithiyah. Oi, gatal kakak. Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Al-Aqidah Al-Wasithiyah ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Dan kitab yang kita pelajari ini, Ibn Taymiyah tulis nipis ya, Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Kemudian disyarahkan oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin. Jadi tebal, asalnya nipis ya. Matan. Jadi kita belajar tu pun, kita pun tak bacalah semua syarah. Kita mungkin fokus kepada matan yang Syekhul Islam nyatakan di dalam kitab dia ni. Okey, jadi tajuk kita yang terakhir itu adalah ayat-ayat tentang sifat ghadab, sakhat dan juga karahiyah. Apa maksud ni? Dan juga bughd. Ada 4. Sakhat, karahiyah, ghadab dan juga bughd. Kesemuanya membawa maksud marah. Allah Ta'ala itu dia bersifat dengan sifat marah. Boleh tak Allah marah? Boleh. Sebab dia bagi tahu dia marah. Jadi kita dah bacakan lupa berapa ayat, banyak ayat. Ayat 5 ayat. Ini yang terakhir kita belajar 5 ayat nak isbatkan Allah Ta'ala itu mempunyai sifat marah. Dan pegangan kita yang kita kata Allah Ta'ala bersifat dengan sifat marah ini, dia berlainan dengan kebanyakan orang di Malaysia ni. Bukan orang Malaysia pun mungkin tak faham Ni kita nak panggil arus perdana di Malaysia lah. Mungkin ulama'-ulama' yang tok guru pondok ke, yang tu lain apa yang kita faham ni dengan apa yang dia orang faham. Dia orang faham Allah tak boleh bersifat dengan sifat marah. Sebab
Al-Asy'ariyah dia balikkan balik marah itu kepada iradah, sifat iradah. Maksudnya bila dijumpa je Allah marah. Contohnya kita baca kabura maqtan indallah. Sungguh besar kemarahan Allah. Dia orang tak kata Allah tak marah. Dia maksud dia Allah tak bersifat dengan sifat marah, sebab marah itu macam sifat manusia, tak sesuai untuk Allah. Dia pula buat kesimpulan untuk Allah Ta'ala kan. Jadi dia tolak sifat marah. Dia tak katalah dia tolak, tapi dia kata dia cuba klasifikasikan sifat marah itu di bawah iradah, yakni iradatul iqab. Allah Ta'ala mahu membalas. Jadi kita tolak juga hujah tu. Kalau you kata iradah al-iqab, mahu membalas, macam mana you nak baca ayat ni? Falamma asafuna intaqamna. Apabila mereka buat kami marah, asafuna. Apabila mereka buat marah, intaqamna, kami balas terus. Kalau Allah kata dia nak balas, dia boleh tulis dia balas. Kenapa dia nak tulis? Ghadab itu kita maksudkan membalas, tak payah. Kalau dia nak balas, dia tulis dia balas. Sebab ada ayat tu, falamma asafuna intaqamna. Macam ayat ni, intaqamna minhum. Apabila mereka buat kami murka, kami balas terus di kalangan mereka. Jadi untuk apa kita takwil sifat marah jadi membalas? Tak perlu. Tak perlu. Jadi satu kaedah lah tuan-tuan. Kalau orang kata maksud ni Allah Ta'ala sebut dalam surah Ar-Rahman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Ar-Rahman, dialah yang Maha Penyayang. 'Allamal Qur'an, dia yang mengajarkan Al-Quran. Khalaqal insan, dia yang mencipta manusia. 'Allamahul bayan, dan dia yang mengajarkan manusia itu al-bayan. Yakni al-bayan macam mana nak explain, nak cerita. Kalau dia nak cerita benda tu, tentu dah dia pakai perkataan tu. Tak payah dia tukar-tukar perkataan lain. Dia lebih pandai daripada kita. Tentu dia. Jadi kita pula pandai-pandai ubah. Bukan yang tu maksud dia ni, sebenarnya kita ubah pula ayat dia. Dia panggil ta'til. Dalam kitab ni dia panggil ta'til dan juga golongan tahrif. Dia cuba ubah-ubah. Okay, settle. Jadi kita i'tiqad Allah Ta'ala boleh bersifat dengan sifat marah dengan dalil-dalil yang disebutkan. Baik, kita nak masuk macam ni ya tuan-tuan. Kalau tuan-tuan apa ni, tak apalah, kita baca dulu lah. Okey, kita masuk kepada tajuk yang baharu, iaitu ayat-ayat tentang sifat al-majid, datang, dan juga al-ityan. Allah Ta'ala, kita kena i'tiqad juga Allah Ta'ala itu boleh datang dengan dua perkataan Arab ni, iaitu al-ityan dan juga al-majid. Kedua-duanya maksud Allah Ta'ala datang. Tak payahlah kita tukar ataupun kita cuba tafsirkan lagi, tak payah. Tafsirkan lagi, sebenarnya yang datang tu bukan Allah tetapi yang lain, tak payah. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wa qawluhu a'udzu billahi minasyaitonir rajim, hal yanzuruna illa ayyatiyahumullahu fi zulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr. Tiada yang mereka nanti-nantikan, yang ini siapa? Orang-orang kafir itu, melainkan datangnya Allah, ayyatiyahumullah, datangnya Allah dan para malaikat, yang ini pada hari kiamat, bersama naungan awan, dan diputuskanlah perkara ataupun urusan pada hari itu. Orang-orang ni tak ada lain lah melainkan dia orang ni tunggu mati, nanti Allah Ta'ala akan datang. Allah bagi tahu dia datang. Okey. Okey, yang zur tak yang panjang bab syarah ni. Okey. Yang zur tuan-tuan, kalau kita tengok dalam yang zuru dalam Al-Quran, kalau kita jumpa perkataan yang zur, kalau ada ila dekat situ maksud dia tengok. Kalau tak ada ila maksud dia tunggu. Yang zur. Iaitu nak bagi tahu yang pertama lah. Kemudian Allah Ta'ala juga bagi tahu dia akan datang bersama dengan fi zulalin minal ghamam. Yakni dia datang dalam kabus-kabus awan. Kabus-kabus awan. Ia menunjukkan Allah Ta'ala datang bersama dengan awan-awan itu.
bukan kerana dia perlukan awan tu, dia tak perlukan awan tu, tetapi nak beritahu cara dia datang itu. Awan ni macam ni lah. Awan ni kalau dia gelap kan, gelap awan tu, dia akan buatkan suasana tu jadi gelap. Tapi kalau awan tu cerah, putih kan, dia akan buat suasana tu redup dan cerah kan. Jadi Allah Ta'ala cuba gambarkan keadaan dia datang tu dah. Okey, lepas tu dia kata apa lagi? Wal malaikah, Allah Ta'ala datang, dan juga para malaikat. Wal malaikatu, dia atau malaikat datang telah jelaskan susul, dan siapa malaikat. Okey. Pada hari kiamat, para malaikat hadir, mereka turun ke bumi, para malaikat langit terdekat turun, kemudian langit kedua, kemudian ketiga, kemudian keempat, dan seterusnya sampai langit ketujuh. Yang ni diceritakan di dalam ayat Al-Quran dengan disyarahkan oleh hadis. Jadi ketika Allah Ta'ala datang, contohnya wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa kan. Di keadaan Allah Ta'ala datang, jadi malaikat akan bersusun-susun dalam keadaan saf. Jadi yang susun tu macam mana? Langit yang pertama akan saf yang pertama, langit kedua akan saf belakang, langit ketiga saf. Jadi keadaan Allah Ta'ala datang nak hukum manusia nanti, nak judge manusia, nak tentukan nasib kita dalam keadaannya begitu. Baik, settle, kita masuk ayat yang kedua, nak membuktikan Allah Ta'ala juga datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Yang mereka nantikan tidak lain hanyalah kedatangan para malaikat kepada mereka untuk mencabut nyawa mereka, atau kedatangan Rabbmu, Tuhanmu, atau kedatangan sebahagian tanda-tanda Tuhanmu. Okey, jadi yang pertama dia nak bagi tahu orang-orang kafir yang mendustakan agama ini, diorang ni memang dah tak ada apa dah, melainkan diorang ni hanya tunggu datang siapa? Malaikat. Untuk apa? Malaikat cabut nyawa mereka, tunggu mati lah. Ataupun Tuhan sendiri yang datang. Bila Tuhan datang? Apabila Allah Ta'ala nak timbang amalan kita, nak tentukan kita ni di mana. Allah putuskan urusan. Au ya'tiya ba'du ayati rabbik, ataupun datang tanda sebahagian tanda-tanda Tuhan mereka. Iaitu, apa maksud tanda-tanda di sini? Disyarahkan oleh hadis. Nabi kata terbit matahari. Sebahagian tanda-tanda Tuhanmu di dalam ayat itu tadi membawa maksud tanda-tanda kiamat. Antaranya matahari terbit dari barat. Orang ni Allah Ta'ala nak beritahu, dia orang ni tak ada lah, tak ada benda lah, melainkan tunggu mati. Sampai malaikat cabut nyawa dia, iaitu kalau waktu tu dia baru nak bertaubat, diterima ke? Tak. Dah sampai halkum dah tak boleh terima. Ataupun Tuhan sendiri putuskan urusan dia pada hari kiamat, berguna ke dia bertaubat waktu tu? Tak. Ataupun datang tanda-tanda kiamat yang besar, seperti matahari terbit dari sebelah barat. Biasanya naik dari belah timur, tapi tiba-tiba naik belah barat. Allah, betul ada kiamat, baru nak bertaubat. Juga tidak ada faedahnya. Okey, yang kita nak cerita ni, maksud ayat tu, dan juga dalam masa yang sama kita nak isbatkan bahawa Allah Ta'ala bagi tahu dia datang. Dia datang. Dia datang. Baik, ayat yang seterusnya, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Sekali-kali tidak, bergoncang bumi itu dakkan dakka, bergoncang, betul bergoncang lagi. Bila berlaku ni kiamat? Goncang, kita akan rasa goncangan yang sangat kuat. Lalu Tuhan kata wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa, dan datang Tuhanmu dan malaikat dalam keadaan berbaris demi baris. Malaikat ni orang lagi ramai ke malaikat lagi ramai, tuan-tuan? Malaikat lagi ramai lah, jauh lagi ramai daripada manusia. Malaikat banyak sungguh. Jadi kalau manusia berbaris pun, kita pun tak tahu banyak. Kalau seluruh manusia ni berbaris, tak tahulah panjang mana kan, apatah lagi para malaikat. Okey, sebelum itu contoh dalam sebuah asar malaikat. Okey, asar. Okey. Dan jadi saya silap sebut tadi, yang diceritakan malaikat yang pertama turun ni itu bukan dalam hadis, tetapi di dalam
asar. Asar yakni sahabat cerita. Sahabat cerita keadaan pada hari kiamat. Waktu kiamat, waktu kita dibangkitkan balik nanti, malaikat akan bersusun. Itu bukan Nabi cerita tetapi sahabat cerita. Tapi dihukum sebagai marfu'. Yakni sahabat tak mungkin tahu benda ni melainkan dia dengar daripada Nabi. Tak mungkin dia tiba-tiba cerita benda yang gaib, tak mungkin. Jadi kita anggap asar ini sabit daripada Nabi SAW. Okey. Dan ayat yang keempat yang terakhir dalam bab ini, Allah SWT sebut wa yauma tashaqqaqus samaa'u bil ghamami wa nuzzilal malaikatu tanzila. Dan ingatlah hari ketika langit pecah, mengeluarkan kabut putih, yakni macam awan putih itu, dan diturunkan para malaikat seturun-turunnya. Malaikat itu diturun-turunkan, maksud ramai sungguh turun waktu berlakunya kiamat. Dalam ayat ni tak cerita Allah Ta'ala turun, tetapi dia dah tunjuk waktu pecah tu Allah akan datang dan juga malaikat akan turun. Turun bersaf. Okey. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah berdasarkan 4 ayat ni tuan-tuan, kalau you kata you Ahlus Sunnah, orang yang mengikut sunnah, hendaklah kita ini menetapkan bahawasanya Allah sendiri yang akan datang. Allah pasti, Allah datang. Janganlah kita jadi sebahagian orang tukar ayat ni. Okey. Orang akan tanya, kalau tu ada sebahagian orang ni dia suka fikir lebih kan. Dia suka. Kalau Allah datang, macam mana Allah datang? Macam mana Allah datang? Okey. Jawapan yang kita nak bagi kepada dia, kita tidak tahu kan. Kerana Allah memberitahukan kepada kita bahawa dia akan datang dan tidak memberitahukan bagaimana cara kedatangannya. Kerana cara dan bentuk tidak diketahui kecuali dengan menyaksikan atau menyaksikan yang sepertinya atau dengan berita yang benar tentangnya. Kita tak akan tahu keadaan benda tu melainkan kita tahu benda tu dulu. Kalau tak tahu pun benda tu, kita mesti pernah tengok macam benda tu. Kita tak pernah tengok benda tu, tapi ada benda yang macam benda tu kita pernah tengok. Jadi kita boleh dapat tahulah. Ataupun kalau kita tak tahu, tak pernah tengok dua-dua ni, kita pernah dengar orang bagi tahu. Jadi kita ada idea lah. Bagaimana kita nak tahu zat Allah datang sedangkan tak ada siapa pun pernah tengok zat Allah? Macam mana? Macam mana kita nak tahu? Kalau manusia datang, kita tahulah manusia datang, oh dia akan jalan, mungkin berlari. Itu cara manusia datang. Kalau harimau datang, dia terus berlari tau. Kan? Jadi kalau siput datang, perlahan-lahan dia datang. 2 jam baru sampai. Jadi kita tahu sebab kita tahu benda tu. Zat Allah tak ada siapa yang tahu. Jadi kita tak boleh tahu bagaimana Allah SWT datang. Tetapi penting untuk kita isbatkan, yakni kita tetapkan bahawa Allah itu akan datang. Maka kita beriman bahawa Allah akan datang secara hakiki dengan cara yang tidak diketahui, yang sesuai dengan kebesarannya. Allah Ta'ala akan datang tetapi tak macam orang, tak macam benda, yang layak dengan kemuliaannya. Allah Ta'ala sebut laisa kamitslihi syai', dia tidak macam apa-apa pun. Tuhan itu tidak macam apa-apa pun. Jadi you tak boleh fikir Tuhan itu ada kaki berjalan, kaki macam kita lah kan. Tapi kalau dalam hadis ada kaki, Allah Ta'ala ada kaki, tapi tak tahu kaki macam mana kan. Jadi tak samalah dengan kita. Baik, kita nak cerita tentang kelompok-kelompok yang menyelisihi Ahlus Sunnah. Yang macam mana kita faham ni, ada orang yang dia tak boleh terima Tuhan itu datang. Sebab kata dia, kalau you kata Tuhan itu datang, maknanya dia macam orang, dia cakap. Kalau dia kata Tuhan tu datang, maknanya dia macam orang. Dia boleh daripada sana datang ke sini. Macam orang lah. Awak boleh daripada sana, boleh datang sini. Jadi dia tak boleh terima idea ni. Jadi dia kata sesiapa yang kata Allah Ta'ala datang, dia kata perkataan dia apa tuan-tuan? Tajsim. Perkataan ni popular 2-3 hari ni. Tajsim. Tajsim ataupun tashbih. You samakan Allah macam manusia. Dia akan kata kita macam tu. Jadi you ni golongan apa dia? Kalau tajsim dengan tashbih ni, dia akan panggil apa? Golongan Wahabi. Itu tuan-tuan, itu dia. You tajsim, you Wahabi kan. Jadi dia panggil lah orang tu Wahabi. Yang betul dia sahaja kan. Sedangkan kita faham seperti mana Allah Ta'ala turunkan Al-Quran ni, kita faham yang tu lah.
Okey, jadi macam mana dia orang nak tukar ayat ni? Allah kata wajah rabbuka. Tuhan kau datang, dia tukar ayat tu. Jadi dia kata apa tuan-tuan? Siapa pernah dengar? Datang tu bukan Tuhan yang datang, dia cakap. Dia kata yang datang itu ata amrullah. Yang datang itu adalah urusan Allah. Bukan maksud dia jaa rabbuka, jaa amru rabbuka. Dia kata amru rabbika. Dia kata yang datang itu adalah urusan ataupun ketentuan perkara yang Tuhan kau tetapkan. Wajaa amru rabbika. Payah nak faham cerita ni tuan-tuan. Taklah payah dia, tetapi kan, jadi dia tak nak dia rasa dia macam nak bersihkan Allah daripada sifat-sifat ni. Tetapi dia dalam masa yang sama dia kata aku tak boleh samakan Allah dengan orang. Tetapi dalam masa yang sama dia tolak ayat ni. Tuhan kata wajah rabbuka lah. Kenapa you tambah? Bukan wajah rabbuka, wajah amru rabbika. Kenapa you nak tambah? You nak tambah seolah-olah you cuba betulkan balik Tuhan ni silap sikit kot. Ataupun dia cuba sorokkan perkataan ni. Kita takdirkan ada perkataan sebenarnya. Jadi sekali lagi saya nak ingatkan, Allah lah yang mengajarkan, allamahul bayan. Tuhan yang ajar kita bercakap pun tuan-tuan. Dia yang ajarkan kita ilmu. Kalau dia nak ajar dia tahu dia nak cakap apa. Okey. Jadi itu adalah kesimpulan. Banyak nak baca tapi tak apalah. Yang penting tuan-tuan fahamlah. Jadi manfaat kita daripada kita tahu Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat datang. Kalau kita tahu Tuhan esok akan datang, datang pada hari kiamat, dia tambah tak rasa takut kita? Rasa gerun kita? Takut. Tuhan sekalian alam, dia pemilik segala-galanya, datang untuk menentukan hal kita. Nabi SAW sebut, innal insana yakhlu bihillahu. Allah, sesungguhnya manusia itu akan bersendirian dengan Tuhan dia pada hari kiamat. Lalu manusia itu fayanzuru aymana minhu, dia akan tengok belah kanan dia, fala yara illa ma qaddam, dia akan tengok apa benda dah kebaikan aku duk buat ni, kan. Wayanzuru ash'ama minhu, kemudian dia akan tengok kiri dia pula, fala yara illa ma qaddam, lalu dia tengok apa benda lah aku dah buat, benda-benda buruk ni, kan. Wayanzur tilqa wajhihi, kemudian dia akan tengok ke depan, fala yara illa an-nar, kemudian dia tidak melihat melainkan neraka, tilqa wajhihi, di hadapan muka dia, fattaqun nar, Nabi kata takutlah dengan ataupun jaga-jagalah dengan neraka, walau bisyiqqi tamrah, walaupun dengan separuh ataupun sebahagian daripada kurma, sikit dengan kurma, ataupun kau jagalah, ini hak aku baru aku makan. Kalau ini hak anak yatim, you jangan makan. Okey, jadi bila kita tahu Tuhan itu akan datang, kita sendiri akan takut, tuan-tuan. Jadi baru-baru ni jadi isu ni lah, yang dibawa oleh sidang kalam. Sidang kalam ni dia macam claim dia adalah ahlul kalam lah, orang yang memahami tauhid itu berdasarkan ilmu kalam. Sidang kalam ni dia baru-baru sebelum daripada ni seminggu dua ni, dia bawa seorang budak yang dia kata bekas salafi. Dia ni bekas orang yang berakidah dengan salafiyah. Lalu dia bawa budak ni dan dia burukkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Muhammad Abdul Wahab. Dia kata Syekh Muhammad Abdul Wahab ni sebenarnya tulisan-tulisan dia adalah kerja nak kafirkan orang, kerja dia keganasan, dia cuba burukkan Syekh bin Muhammad bin Abdul Wahab ni, ataupun yang orang panggil Wahabi ni lah. Sedangkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah seorang tokoh yang membersihkan Mekah itu daripada benda-benda yang syirik, syirik, khurafat semua. Tapi puak ni tak suka dia ceritalah, dia ni tak elok lah. Kefahaman dia ni akan bawa kepada keganasan. Dia sekarang ni dia bukan nak tuduh Syekh Muhammad bin Wahab ni adalah asas kepada ajaran yang ganas, yang sesat, yang sesat sahaja, tetapi nak tuduh juga dia ni bawa kepada keganasan. Jadi benda ni ada di Malaysia, tuan-tuan. Jadi dia tengok siapa yang ada pahaman-pahaman macam kita ni, tuan-tuan. Yang saya bawa ni lah. Jadi dia akan cuba nak charge kita ini adalah puak-puak yang akan bunuh orang esok, kafirkan orang, lepas tu nak bunuh orang.
Jadi ini suatu benda yang tidak baik, yang tidak bagus di dalam budaya ilmu. You cuba bagi label kat orang tu, lepas tu tuduh orang tu. Benda yang tidak bagus lah. Okey, isu dia saya nak cerita apa? Isu dia adalah dia bawa baru ni 2-3 hari ni, dia bawa tentang isu ru'yatullah, isu melihat Allah. Okey. Jadi kalau kita duk mengaji kitab ni, melihat Allah, isu dia adalah melihat Allah dalam neraca Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalam neraca dia orang lah. Boleh tak Aswaja ni, yang geng-geng Aswaja ni, bagi dia orang ni bergaduh dalam isu melihat Allah. Jadi sidang kalam ni pun bawa lah 2 tokoh ni untuk berdebat. Jadi kita akan tengoklah dia orang debat. Jadi isu dia adalah, yang pertama adalah nama orang yang dituduh ni adalah Dr. Habib Ali Baqir. Habib Ali Baqir. Isu dia adalah apabila video dia ni keluar, orang tanya dia, boleh tak manusia ataupun adakah manusia akan melihat Allah pada hari kiamat? Adakah manusia akan melihat Allah pada hari kiamat? Lalu Habib ni tadi jawab, tidak. Yang maksud melihat di dalam hadis dan di dalam Al-Quran itu hanyalah ziyadatul ilmi an kamalatillah. Dia kata hanyalah menambah pengetahuan kita tentang kesempurnaan Allah. Bukan maksud dia lihat, tapi tambah pengetahuan. Ziyadatul ma'rifah atau ziyadatul ilm, tambah pengetahuan kita. Okey, jadi golongan satu lagi tuduhlah Habib ini sebagai Mu'tazilah. Kefahaman itu macam Mu'tazilah. Yang Mu'tazilah yang ini antara benda yang kita selalu sebut dalam kitab ni lah. Golongan yang suka sangat tolak ayat Allah. Sebab dia dah susun dah Allah Ta'ala tak boleh macam ni, tak boleh macam ni. So dia dah tolak ayat tu siap-siap. Sebenarnya maksudnya macam tu yang kita sebut sebagai takwil, takwil, tahrif, ta'til. Takwil, ta'til itu perkataan dia. Jadi gaduhlah dua orang ni. Jadi itulah masalah dia apabila ada orang yang cuba ubah maksud. Al-Quran sebut wa wujuhu yawma idzin nadhirah, dan muka-muka orang pada hari itu nadhirah, berseri-seri, ila rabbiha nazirah, kepada Tuhannya dia melihat. Al-Quran bagi tahu kita akan melihat Tuhan kita. Kita akan lihat Tuhan kita. Kemudian dalam hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari, innakum, Nabi SAW sebut, innakum satarawna rabbakum iyana, sesungguhnya kamu semua ini akan melihat Tuhan kamu iyanan, secara mata. Kamu akan tengok Tuhan kamu. Dalam hadis yang lain Nabi kata, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar. Dalam satu hari itu Nabi melihat bulan fi lailatan, satu malam. Yakni dalam hadis tu dia kata yakni lailatul badri, pada malam Badar. Bulan Badar tu maksud dia bulan penuh. Bulan penuh bila? 13, 14, 15 macam itulah. 13, 14, 15 itu bulan penuh. Nabi bila dia tengok tu, Nabi sebut kepada para sahabat, kamu semua akan melihat Tuhan kamu seperti mana kamu melihat bulan ini. La tadamuna, kamu tak akan rasa penat nak tengok. Kalau kita nak tengok orang dalam konsert kan, kita tak nampak lah tepi-tepi kan, kita akan macam tu. Kita nampak tu memang clear. Nabi kata kamu tak akan penat, tak susah nak tengok ni. Nabi kata kamu akan tengok Tuhan kamu. Yang ni mungkin tertakluk kepada orang-orang mukmin lah, orang mukmin. Orang kafir mungkin tak dapat tengok Tuhan. Nabi sebut tu pada para sahabat, kamu semua akan tengok Tuhan kamu esok. Jadi dia cuba ubah perkataan ru'yah tadi tu. Ru'yah, ro'a tu dia kata ru'yah ini tambah pengetahuan lah apalah. Hanya semata-mata perangai dia yang suka ubah perkataan. Jadi kita tuan-tuan, yang ni benda yang kita perlu clear lah kita belajar ni. Apa sahaja yang Allah Ta'ala turunkan kepada kita, jangan kita ubah-ubah lah tuan-tuan. Okay, jangan. Ada tak Nabi sebut macam tu? Tak ada. Nabi tak pernah sebut pun sebenarnya menambah ilmu je. Tak, Nabi sebut tu kamu akan tengok. Kan? Lepas tu kau tolak hadis yang sahih tu sebab nak susun sama dengan kaedah engkau. Tuhan itu tak ada arah kan? Tuhan berapa? Tuhan tidak bertempat kan? Kita dengar kadang-kadang Tuhan wujud tanpa tempat kan? Jadi dia nak sebab kaedah tu bila tengok dia mesti ada tempat, mesti ada arah kan? Jadi dia dah start, kaedah ni tak sama. Jadi dia dah tolak
Siap-siap dalil, dia tolak dalil tuan-tuan. Dia tolak kata-kata Nabi semata-mata nak bagi betul kaedah dia. Jadi sepatutnya kita ni dengan ilmu ni, dalil dulu. Apa yang kau faham daripada dalil, itulah kesimpulan ilmu. Bukan kau susun dulu ilmu kau, Tuhan mesti macam ni, lepas tu dalil datang tak sama, tolak dalil. Yang ni yang dipanggil orang yang menolak apa yang Allah Ta'ala katakan, tuan-tuan. Okey. Jadi nak masuk satu tajuk lagi, dah tak larat dah, tuan-tuan. Jadi kita sama-sama berjaga-jaga kita terhadap sifat. Apabila adik-adik yang dengar hari ni pun mungkin tak faham apa benda lah ustaz ni cerita ni kan. Apa benda lah dia cerita ni kan. Tak apa, dengar. Maksudnya you akan matang lah. Kalau ini awak dah dengar, esok bila dah besar, esok dengar balik, you start make sense. Benda ni, macam ni rupanya kan. Jadi macam mana kita nak faham Tuhan itu? Kita tak akan kenal Tuhan melainkan kita hanya tahu daripada ayat-ayat Allah itu. Al-Quran cerita macam ni, Nabi cerita macam ni, itu kesimpulan kita. Bukan kita buat kesimpulan sendiri tentang Tuhan. Ya. Ya. Betul. Betul. Cikgu cakap betul. Tak logik Macam mana kita nak menyifatkan Tuhan tu kan, sedangkan kita tak tahu apa-apa langsung tentang zat Tuhan. Kita hanya tahu melalui berita yang Tuhan bagi tahu, itu sajalah. Benda ghaib yang kita tak akan tahu melainkan berita tu tadi. Berita tu adalah Al-Quran dan juga Nabi SAW. Jadi berpeganglah betul-betul kita dengan Al-Quran ini. Bila kita start ambil pengetahuan kita, dia start dia isu dia, kalau tuan-tuan dengar dia punya dia punya debat ni 6 jam tu, saya pun tengok setengah tak larat lah. Tak, dia debat sama-sama dia. Aswaja lawan Aswaja kan. Jadi saya cuba dengar lah. Jadi dia punya kesimpulan bila dia orang debat sama-sama dia orang ni, dia orang akhirnya bukan Al-Quran tu. Al-Quran kata apa, dari segi bahasa sepatutnya macam ni. Tak. Syekh ni cakap macam ni, syekh ni. Kan dia akan gaduh sama-sama syekh. Bukan Allah yang punya kan. Sebab di sisi syekh ni melihat macam ni. Di sisi syekh ni melihat ni, bukan, dia orang bukan hujah walaupun dia orang alim. Dia orang alim. Tetapi mengetahui Allah, mereka semua tak tahu. Mereka semua tak tahu tentang Allah. Jadi kalau kita tengok esok orang berbahas tentang Allah, hukum, dalil ni semua, balik kepada firman Allah. Jadi kalau kitab ni tuan-tuan, Al-Aqidah Al-Wasithiyah ni sebenarnya saya ingat 80% adalah dalil. Mempelajari Allah melalui dalil Al-Quran. Baguslah kitab ni tuan-tuan. Saya pun tak pernah baca pun sebelum ni. Bila Haji Osman kata call nak ajar kitab ni, baru nak baca. Tapi baguslah maknanya kitab ni. Cukuplah kot tuan-tuan. Nas'alullah ta'ala yanfa'ana bima sami'na wa yaj'alana hudatan muhtadin. Allahumma arham mautana washfi mardana wa'afi mubtadana waj'al akhiratana khairan min dunyana. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.